Bab dua orang bersembahyang, salah seorang daripadanya menjadi imam kepada yang seorang lagi. Kaifa yaquman, bagaimana seharusnya mereka berdiri. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Haram. Mereka pun membawakan kepada baginda as-sam, minyak sapi dan tamar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kembalikan yang ini ke bekasnya dan yang ini ke bekasnya, kerana saya berpuasa. Kemudian baginda berdiri lalu bersembahyang 2 rakaat dengan menjadi imam kepada kami, 2 rakaat sembahyang sunat dengan menjadi imam kepada kami. Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang kami. Sabit berkata, wala a'lamu illa qala, aku tidak mengetahui melainkan dia berkata, aqamani an yaminihi ala bisaq, baginda memperdirikan aku di sebelah kanannya, ala bisaq, di atas satu hamparan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengimaminya bersama seorang perempuan dari kalangan mereka. Faja'alahu an yamini, baginda meletakkannya di sebelah kanan dan perempuan itu di belakang lagi, yakni di belakang Anas. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, dia berkata, aku pernah bermalam di rumah mak saudaraku, yakni makcikku Maimunah. Pada waktu malam Nabi SAW bangun, lalu membuka gerebang dan mengambil air sembahyang. Kemudian baginda menutup mulut gerebang itu, kemudian berdiri untuk bersembahyang. Aku pun bangun berwudu seperti mana baginda telah berwudu. Kemudian datang lalu berdiri di sebelah kiri baginda. Tetapi baginda akhadhani bi yamini, memegang tangan kananku, fa adarani min wara'ih, lalu memusingkan aku dari sebelah belakangnya dan terus memperdirikan aku di sebelah kanannya. Fa shallaitu ma'ahu, aku pun bersembahyang bersama baginda. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibn Abbas lagi dalam kisah ini, qala, beliau berkata, baginda memegang kepalaku ataupun jambulku, lalu memperdirikan aku di sebelah kanannya. Bab idza kanu salasatan kaifa yaqumun, kalau mereka 3 orang, kalau mereka yakni makmum 3 orang, bagaimana seharusnya mereka berdiri, yakni dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, sesungguhnya neneknya Mulaikah telah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Makanan yang telah dibuatnya. Maka baginda memakan sedikit daripadanya. Kemudian berkata, "Qumu, bangun. Biar aku sembahyang untuk kamu." Jadi aku sembahyang dengan mengimami kamu. Qala Anas berkata, aku pun pergi mengambil satu tikar yang telah pun hitam kerana lama digunakan. Lalu aku merenjiskannya dengan air. Faqama alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tikar itu. Aku dengan seorang anak yatim membuat saf di belakangnya, berada dalam saf di belakangnya, dan orang tua itu, yakni neneknya itu, min wara'ina, di belakang kami lagi. Fa shalla lana rak'atain thumma sharafa, baginda bersembahyang dengan mengimami kami 2 rakaat. Thumma sharafa, kemudian beliau berangkat pergi.
Diriwayatkan dari Abdul Rahman bin Al-Aswad dari ayahnya, dia berkata, Aswad, Alqamah dan Aswad telah meminta izin untuk bertemu dengan Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Wa qad kunna aqalna al-qu'ud ala babi. Abdullah berkata, kami telah lama berdiri, lama duduk, aqalna al-qu'ud ala babi, lama duduk di hadapan pintunya atau di luar pintu rumahnya. Selepas itu seorang gadis ataupun hamba sahaya perempuan keluar. Dia pun meminta izin daripada Abdullah untuk mereka berdua. Beliau pun mengizinkan, yakni supaya mereka masuk. Thumma qama, kemudian dia berdiri. Wa shalla baini wa bainahu, lalu dia bersembahyang di antaraku dan dia. Yakni dia duduk di tengah. Makmum itu lalu karena saya beginilah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Babul imam yanharifu ba'da taslim. Ini bab imam berputar atau berpusing selepas memberi salam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Yazid bin Al-Aswad dari ayahnya. Beliau berkata, aku telah bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda kalau telah selesai bersembahyang, inharafa, akan berpusing, akan berputar. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Bara bin Azib, dia berkata, kami apabila bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kalau kami berada di sebelah kanan baginda, fayuqbilu alaina liwajhih, kerana baginda akan menghadap kami dengan mukanya. Babul imam yatatawwa fi makanihi. Di bab imam bersembahyang sunat di tempatnya, yakni di tempat sembahyangnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam tidak boleh bersembahyang di tempat yang telah dia bersembahyang selagi dia tidak ta'awwal berpindah, selagi dia tidak berpindah, yakni berpindah tempat. Qala Abu Dawud berkata, Atha al-Khurasani tidak sempat dengan Mughirah bin Syu'bah. Bab mula-mula malam ni, ini semua ni cerita tentang kaifiat ataupun kedudukan ketika berjemaah. Bagaimana nak duduk, kalau dua orang lagu mana, kalau tiga orang lagu mana, kalau ada perempuan lagu mana. Itulah nak cerita cara kedudukan atau kedudukan dalam sembahyang. Mula-mulanya bab dua orang bersembahyang, salah seorang dia jadi imam, seorang aja makmum. Bagaimana seharusnya mereka berdiri? Tujuan Imam Abu Dawud membagi tajuk ni ialah dia nak menceritakan tentang khilaf yang berlaku di antara ulama berhubung dengan kedudukan makmum di belakang imam. Dia nak cerita. Sebab itu dari amari beberapa hadis ni dalam bab-bab ni beza-beza. Tu tujuan. Ada khilaf di situ. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Ummu Haram tu, mereka pun bawakanlah, yakni untuk jamu Nabi lah, minyak sapi dan kuah tahu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu atas balik lah, tak payah lah, masuk semula lah dalam kah, sebab aku puasa. Lepas tu dia pun bangun sembahyang
sunnah. Semayang dengan kami lah. 2 rakaat. Ummu Sulaim dan Ummu Haram berdiri di belakang kami. Sabit berkata, ini perawi daripada Anas ni, dia kata, yang aku pasti ialah dia berkata, Anas kata, Nabi SAW letak aku di sebelah kanan. Di atas satu hamparan sebelah kanan. Itu hak cerita rekah. Dalam cerita hak lain, hak kemudian yang kita sudah baca dan tadi terjemah dah tadi, mula-mula dia duduk di kiri. Nabi SAW pepegang dia, ingat mari kuat di belakang ni, dia duduk di belakang. Dalam satu riwayatnya pegang tangan kanan. Walau dia duduk di kiri, Nabi SAW pegang tangan kanan, dia pusing. Dalam satu riwayat lagi tadi kita sudah baca dah, Nabi SAW pegang jambu dia, pegang kepala atau pegang jambu dia. Duduk pergi mari ni. Duduk alif belakang. Alif mari alif belakang ni duduk alif kanan. Jadi hak ni riwayat mula-mula ni sebut dia memperdirikan aku di sebelah kanan. Bukan daripada awal lagi, tidak. Mula-mula aku berdiri sebelah kiri, dia pusing kat kaki, duduk pada kaki. Hak satu lagi tu pun betul. Mak dia dan seorang perempuan daripada mereka, iaitu Ummu Haram. Tadilah dalam riwayat yang pertama. Mak dia tu, Ummu Sulaim tu mak dia. Dan meletakkannya, memperdirikannya di sebelah kanan. Perempuan tu di belakang lagi. Perempuan tu berdudukkan di belakang lagi. Itu cerita Anas ni. Kalau kita perhati di sini, Imam Abu Daud nak mengisyaratkan kepada beberapa perkara. Satunya tadilah khilaf. Yang kedua, khilaf tu cara mana? Ada yang mengatakan kalau seorang saja makmum lelaki tu, seorang, dia 2 orang ke, ataupun makmum lelaki seorang, ada lagi hak perempuan hak lain di belakang, maka kedudukannya kena duduk di kanan. Hak tu boleh katakan semua timur gitulah, duduk terdekatlah sikit je ke bawah sikit daripada perdirian tu imam, kakinya sebelah kanan. Boleh dikatakan semua setuju lah betul lah. Memang hak tu lah hak kebanyakannya, dan hak tu lah yang terbaiknya. Tetapi kalau duduk alik kiri juga, cara mana? Situ ada khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak makruh, sah semuanya. Dan kalau dalam kitab Badrul Majhud ni, bawah nombor 4, Hasyiah nombor 4, Sya'rani berkata, di antaranya hak khilaf ni dalam bab ni ialah pendapat 3 ulama mujtahidin itu, iaitu Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik, bahawa kalau seorang dia berdiri sebelah kanan tu imam, kalau duduk di kiri tak batal sembahyang, tapi makruh. Tetapi Imam Ahmad kata batal. Kok kata batalnya siapa dia? Imam Ahmad. Tak boleh duduk di kanan. Lepas tu ada juga pendapat Sa'id bin Musayyab dan Ibrahim An-Nakhai yang mengatakan kalau makmum seorang, ini pendapat dia, makmum tu dia duduk di belakang, dia imam di belakang, posahnya dia imam pada situ, bukan duduk dekat sebelah kanan tu dah, duduk di belakang lah, pada sah pertama lah kalau kita kata, duduk situ kok seorang saja. Hingga kepada imam rokok, tunggu hingga kepada imam rokok. Dalam keadaan itulah, kalau orang mari tunggulah duduk situ. Tapi kalau orang tak mari tu, tak sampai rokok tu, pergi duduk sebelah imam. Itu pendapat dia. Itu pendapat. Perkara pertama dalam hadis ini. Perkara kedua,
Nabi SAW pergi ke rumah orang akad dia suruh taruh balik. Ini kalau kita tengok dalam setengah-setengah riwayat itu bercanggah dengan adat dia. Adat dianya kalau orang akad makanlah. Biasalah lagu tu. Tapi kenapa dia buat gini? Ini menunjukkan bahawa tidak mesti kalau kita pergi ke rumah orang tu kita makan. Terutamanya kalau orang tu sudah biasalah dengan kita, orang rapat lah, keluarga, anak-anak, kita tidak segan silu dengan dia, kita boleh bayar. Tak payah lah. Mana tak perlu kita melewat keluar rumah lebih daripada hak kita. Misalnya kita puasa, kita boleh bayar, tak apa, puasa tak. Tetapi kalau orang hak tak biasa, dia ada dua pendapat lah. Satu mengatakan molek buka pun. Satu lagi mengatakan tak molek buka. Oh ya, dia ada dua pendapat. Ini kalau kita pergi ke tempat orang. Kalau orang mari ke rumah kita, lebih kuat sikit. Balik buka puasa tu boleh. Balik buka puasa tu boleh. Makan sekali dengan dia, ambil hati dia. Lepas tu hak puasa tak ni, dia ada dua pula pendapat. Kalau sudah dibatalkan, sudah diberhenti, putus lagu tu. Kalau mengikut Syafi'i, Ahmad dan lain-lain yang mengatakan tak apa, muka hak sunat tak apa, tak perlu qada. Tapi kalau Hanafi, dia kata dah kena qada. Walaupun hak sunat, apabila kita sudah start, kita batalkan dia, kita kena qada. Wajib qada. Wajib qada. Tak qada dosa. Itu mengikut dia. Sebelum start tu tak dosa kalau tak buat. Hak sunat tak dosa kalau tak buat. Tapi kalau dah start batal, tak boleh, kena qada. Tak qada dosa. Sebab wajib. Dia wajib. Itu beza. Dengan sebab itulah bagi orang-orang Syafi'i, dia lebih mudah. Lebih mudah dari segi mana? Kalau nak melayan tetamu tu lebih boleh dia mengutamakan tetamu lah. Sebab apa tak kisah masalah puasa sunat ni. Tidak kata membatalkan sesuatu yang berat lah. Yang kena qada, wajib qada dah. Lebih mudah dia. Tetapi kepada orang-orang dalam mazhab Hanafi lebih susah, lebih berat. Sebab apa? Kalau dia batal sesuatu, dia kena qada. Kalau tak qada dah. Dengan sebab itulah mana lebih berat tu, mana lebih kurang bagi dia. Kalau batal kena qada juga. Kalau tidak batal lebih baik lagi tak payah qada. Ini sekiranya tidak jadi apa ni, tuan rumah tu berasa hatilah, berasa hati benar, gitu. Tak apalah kalau kita rayak kita puasa, rayak kita itu yang kedua. Yang ketiga, rayak ibadat, kita duduk buat ibadat, tak apa. Tidak kata nak menunjuk, tidak masuk dalam sum'ah ataupun riak dan menunjuk orang, tak masuk dalam. Kita rayak kita puasa. Supaya orang kecek kasar dengan kita, kecek dia nak balas dengan kita, rayak kita puasa. Tak apa. Kan? Kalau ada duduk, dia suruh rayak kita puasa. Ini tidak termasuk dalam nak menunjuk-nunjuk, nak suruh orang tahu kita ni buat ibadah. Tidak, tak termasuk dalam. Bahkan rayak hak sebenar, kalau tidak dia boleh jadi kecil hati. Rayak puasa tak apa. Itu perkara yang kedua. Adalah ada ni. Perkara yang ketiga, hak kita nak waktu baik tu, nak jamu orang. Hak ni terpulang kepada adat, terpulang kepada adat dan hak setempat tu, makanan yang biasa dimakan setempat. Hak ni dalam masyarakat dia biasa nak dapat, mudah nak dapat minyak sapi dengan wang sama. Kita kata kalau kita orang Melayu lah kita, tak ada kamu, saya nak makan tu je tak ada. Minyak sapi dengan wang sama nak cicah kalau ke mana? Tak tahu. Nak gaul lah ke mana, nak ikut. Kita tak waktu beli tu, kita waktu beli galai. Tak apa. Hal ni termasuk di dalam sunnah.
Memang sunnah, Nabi tak tegur, tak kata apa. Memang dia pernah berlaku di hadapan dia. Tetapi sunnah ghairu tashri'iyah. Ni benda kenapa benda-benda ni sunnah, tapi sunnah ghairu tashri'iyah. Dengan arti kita tidak mesti terikat dengan cara ni. Tidak mesti terikat dengan cara ni. Dah orang layan Nabi SAW buat lagu ni, selalulah kita jumpa dia buat tubik wasama kepada Nabi SAW. Apakah kita, kalau orang pergi ke rumah kita kerana nak ikut Nabi tu, perlu buat tubik wasama lagi tu? Tak perlu. Tak perlu. Ini dia terikat dengan suasana, tempat, zaman. Ini mengikut urus, orang panggil keadaan. Tak apa, buat keluar benda lain. Buat keluar air, air gambar-gambar tu ikut terpulang. Air sejuk, ikutlah. Tak apa. Dan ini menunjukkan bahawa di sesuatu tempat tu kadang-kadang makanan biasa, tapi bagi tempat lain tidak biasa, jadi kepelik dan susah. Orang tak biasa makan macam kita, kalau nak buat lagu tak biasa. Ini termasuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah. Ulama bagi banyaklah masuk dalam sunnah ghairu tashri'iyah di lagu mana. Banyak. Di antaranya cara perang, teknik perang, guna senjata, pakaian, makan minum, kenderaan. Sunnah tu apa mana? Nabi SAW guna pedang, kata, lembing, kuda, guna pakai kain tidak berjahit tengah, pakai kain lagu tu. Guna. Tetapi mestikah kita terikat ikut hak tu? Tak. Dan ada kelebihan kalau kita terikat lagu tu, boleh pahala semata-mata kerana tak. Harus saja. Itu termasuk harus saja. Itu sunnah ghairu tashri'iyah. Tidak kata bila kita perang, kalau kita guna pedang akan diberi pertolongan oleh Allah SWT, turun malaikat seperti pada Nabi dulu. Tak ada. Benda tu tak ada. Dan boleh pahala kerana kita ikut sunnah Nabi. Tidak. Jangan dibuat lagu tu. Tak kena. Tak faham hadis molek lagi sekali lagi tu. Kalau tebal buat juga. Tak kena. Kena sesuai dengan keadaan, dengan zaman. Masalah kenderaan, masalah gapo. Kalau kita nak tengok lagi, pergi jauh lagi, adakah naik kereta, naik kapal terbang, naik gapo semua ni sunnah? Sunnah kan ni? Tidak sunnah dari segi zahir, dari segi surahnya tidak sunnah, tetapi sunnah dari segi maknanya. Orang panggil sunnah maknawiyah lagi. Sunnah dari segi makna, dari segi makna dan maksud dia. Apa tujuan yang Nabi naik kuda dulu? Apa? Nak suruh cepat sabar lah, tidak penat jalan kaki. Lepas tu kalau kita naik kereta, naik motor, naik apa-apa, dia pun dengan maksud tu je. Dia ada dengan maksud tu, makna tu ada. Orang yang penat, dia nak jalan kaki, Nabi SAW marah, dia suruh naik kuda. Apa? Sebab itu memudahkan, memberi keselesaan kepada dia. Cari keselesaan itu Nabi SAW nak. Cuma ramai dia tak kata. Kita kalau faham kita senang. Selesai banyak masalah. Sunnah juga, tapi sunnah dari segi makna, maksud, tidak bersalah. Tapi sunnah dari segi rupa tidaklah, memang tidak. Dari segi rupa tidak. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau kita mengambil kira selalu beberapa riwayat kemudian ni, dia kata pegang tangan. Ini pegang tangan. Soal lagi pegang jambu, pegang jambu. Ini menunjukkan bahawa anak sesemaya tak pakai piyah. Setengah-setengah orang dia kata kalau sesemaya tak pakai piyah, makruh. Yang bercanggah dengan hadis-hadis umpama itu. Tak perlu, tak ada. Kalau kita nak cari nas yang tunggal, mesti pakai piyah. Kalau pakai piyah,
boleh sunat. Kalau tak pakai piyah siapa makruh dah. Tak ada dalil yang tegas. Bahkan banyak dalil yang menunjukkan sahabat-sahabat dan Nabi SAW sendiri pun beberapa kali tak pakai ketika sembahyang. Macam sini anak dia kalau tidak nak pegang jambu lagi mana? Dia kata pegang jambu. Bukan pegang di tempat jambu tu, tidak. Atas lebah apa kita kata tak. Pegang jambu. Maknanya tak pakai pun satu boleh pegang. Kalau dia nak pegang lagi mana? Ini menunjuk. Dan Nabi SAW kalau benda ni tak boleh, tengoklah kalau tidak dikiri mengikut mazhab Syafi'i tadi kita sudah baca dah. Makruh. Makruh Nabi SAW pusing bagi tak di kanan. Nak mengelak daripada makruh lah. Kalau tak pakai piyah tu makruh, tentu Nabi tegur. Tak ada. Tak tegur masalah tu. Menunjukkan tidak makruh. Menunjukkan tidak makruh. Apalagi kalau kita nak kata haram. Apalagi kalau kita nak kata haram jauh, jauh. Makruh pun tidak. Sebab ada orang yang mengatakan makruh. Sebab kita ni boleh kira. Kalau pergi balik India mana tu, balik Pakistan, setengah-setengah masjid tu dia ada buat piyah ni dengan daun tamar, daun apa-apa. Kalau kita pergi tak pakai piyah, dia ambil orang, letak kat kepala kita. Itu tengah semua. Pasal dia faham hal ni, dia faham hal ni. Dia faham gitu, tak boleh muka kepala. Tak kena. Bahkan kadang-kadang waktu dia lemah kita je. Cuma lah piyah dia, kita lega. Kita lega, letak atas kepala. Orangnya ada dari segi pakaiannya comel jadi itu. Tak perlulah. Tak perlu. Jadi nampak teruk. Yang sebenarnya tidak gitu. Tak payah. Itu perkara yang kena. Yang ketujuhnya, dia ada kaitan dengan masalah ini juga. Setengah-setengah dalam masyarakat kita ni, dia duduk kata, bukan cakap piyah, selebay tu. Kalau pakai selebay boleh pahala lebih semaya ni. Boleh pahala lebih. Itu pun tak benar. Bahkan ulama-ulama dalam kitab-kitab hadis maudu' ni kan, dia sebut dah, tidak ada satu pun hadis yang sahih berhubung dengan kelebihan pakai selebay dalam semaya. Ada dapat kelebihan lebih dari semaya. Tak ada sahabat. Lagi tu kedudukan. Nak pakai? Boleh nak pakai. Tak ada masalah. Cuma dengan anggapan lagu tu. Tak kena tu. Tak kena. Saja sia-sia. Kalau dia anggap dengan kita pakai kita lebih, artinya kita pakai hak maudu' kita tak tahu kesan. Sebenarnya tak ada gapo kelebihan pun. Yang ke-8 hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang sunat ni boleh juga dengan berjemaah. Bukan sembahyang fardu saja. Sembahyang sunat pun boleh juga berjemaah. Semua sembahyang sunat apa? Tidak semua sembahyang sunat. Kalau sunat rawatib lepas sembahyang itulah, lepas sembahyang fardu ataupun sebelum sembahyang fardu. Tak ada seorang ulama yang kata boleh sembahyang sunat. Tak ada. Kalau buat juga bid'ah. Kalau buat juga itu bid'ah. Jelas lah semua sepakat. Tetapi kalau sembahyang tahajud, sembahyang tarawih, sembahyang hajat misalnya. Sembahyang hajat tu pun masih lagi itu, tapi tak apalah, ada yang terima. Ada yang terima. Boleh. Sembahyang dengan berjemaah. Sembahyang dengan berjemaah. Begitu juga sembahyang witir dan sebagainya boleh berjemaah. Ataupun sembahyang sunat mutlak tak jelas. Sunat gah tak jelas. Tak apa. Lagu macam di sini. Tak jelas sunat ni sunat gah. Tak jelas. Tak apa. Boleh. Tetapi sini kalau kita tengok dalam kitab ni, wa fihi jawazul jama'ah fil nafilah. Boleh sembahyang sunat dengan berjemaah. Wa 'inda al-Hanafiyah, di sisi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, jawazuha muqayyadun bima idza lam yazidu 'ala thalathah fa yadkhulu fi at-tada'i fa yukrah. Dia hak boleh ni
sembahyang sunat. Kalau tidak, siapa panggil, manggil orang. Kalau dalam mazhab, siapa manggil orang, siapa ramah, lebih daripada 3 orang. Apa tak ni? Makruh bagi dia. Kalau sembahyang sunat tu takkan lagu tu. Tapi kalau sembahyang sunat sikit ya, 2-3 orang tak apa, tidak makruh. Dan tidak siapa manggil orang. Itu mengikut dia. Mengikut dia tak boleh. Makruh. Lepas tu dalam hadis ni dia sebut yang ke-9-nya Ummu Sulaim dan Ummu Haram tu duduk di belakang tadi. Ini menunjukkan kedudukan orang perempuan tu di belakang lagi daripada orang lelaki. Tidak kata perempuan tu buat apa dengan lelaki. Padahal anak ni mak dia je. Sebab apa ni kita kata kalau duduk dalam satu saf. Tidak. Nabi SAW tak buat lagi. Ini menunjukkan bahawa tak boleh lelaki dengan perempuan tu duduk dalam satu saf. Ini setara mak dia. Nabi SAW tidak apa ni letak gitu, duduk di belakang lah. Itu kedudukan orang perempuan di belakang lagi daripada lelaki. Adapun kalau orang buat juga, ini hak dalam rumah dia kalau nak kira pun dia tidak buat lagi. Mengikut cara juga. Kalau buat secara terbuka dalam masjid itu jadi bid'ah bimbang. Jadi bid'ah. Begitu. Sebab tidak jelas, tak ada dalam hadis yang menunjukkan, satu pun dalam hadis yang menunjukkan ada orang lelaki duduk dalam satu saf dengan perempuan. Tak ada. Dalam riwayat yang lain, ada 2 orang. Dalam riwayat yang lain boleh jadi ada beberapa kali. Begitulah maksudnya. Ummu Sulaim seorang saja ada di belakang. Ataupun Mulaikah tu nenek dia tu seorang duduk di belakang. Dalam riwayat apa lagi? Duduk di belakang. Sama-sama mengikut Imam Ahmad, makmum kalau duduk seorang di belakang saf batal sembahyang. Tak sah sembahyang. Itu mengikut mazhab Ahmad. Tak boleh duduk seorang. Kalau lah perempuan dia boleh duduk sama saf dengan lelaki, mestilah dia tidak akan duduk di belakang seorang. Mesti Nabi SAW suruh duduk dekat cucu dia tu. Apa dapat cucu dalam satu saf 3. Dia suruh duduk di belakang. Pada duduk di belakang tu seorang. Kalau nak kira dia tak boleh duduk seorang. Imam Ahmad adalah hak dia pegang. Hak dia pegang Nabi SAW tak boleh. Siapa dia mengatakan tak sah, batal sembahyang. Tetapi tidak batal dalam keadaan orang perempuan di sana. Menunjukkan bahawa orang perempuan kena duduk di belakang mesti. Walaupun seorang. Apatah lagi kalau ramai. Itulah. Macam itulah kalau ulama faham je. Apatah lagi kalau ramai. Kalau seorang pun duduk di belakang, tak boleh duduk di belakang satu. Walaupun dengan cucu pun. Gitu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud ada disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, akhiruhunna min haitsu akharahunna Allah. Letaklah mereka di belakang di tempat yang Allah telah tentukan untuk mereka. Duduk di belakang itu ketentuan Allah. Kalau berdasarkan riwayat itu, walaupun kebanyakan ulama mengatakan hadis itu mauquf, tapi mauquf pun kalau kita katakan mauquf fi hukmil marfu' mengatakan. Sebab apa dia tak akan boleh kata dengan ijtihad lagu tu. Benar lagu tu. Tak boleh dengan ijtihad. Siapa dia kata di tempat yang Allah letakkan mereka. Tak boleh lagu tu. Apalagi ada juga riwayat-riwayat yang bukan mauquf tetapi marfu'. Baik, kalau perempuan duduk juga sama betul dengan soal lelaki, itulah sebabnya. Kalau duduk sama betul dengan soal lelaki. Dia ada beberapa masalah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i tak batal. Orang lelaki pun tak batal, orang perempuan pun tak batal. Kalau duduk juga. Cumanya tidak mengikut sunnah. Dari segi batas sembahyang tidak. Tetapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, batal. Tak boleh. Duduk satu saf. Kecuali kalau dengan terpisah. Saf itu terpisah. Buat dinding. Dia kenapa? Hanya di sini bukan bersambung. Pisahkan oleh dinding. Itulah. Itu adalah dalam mazhab Syafi'i
Boleh. Bahkan dia kata hak bagusnya lagu. Hak bagusnya lagu. Supaya zaman dulu ramai banyak masjid buat lagu tu. Tetapi orang kemudian mari dia kata orang perempuan kena duduk di belakang. Ya, hak tu pun ada juga dalam hadisnya. Cuma ni kalau mengikut ijtihad ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi dan lain-lain lagi, tak apa, molek duduk alik kiri sebelah lah, sama. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis tu lah. Sebaik-baik saf tu saf depan. Nabi SAW kata seburuk-buruk saf tu perempuan tu depan sekali tu dalam keadaan pada masa dia tu. Pada masa dia orang perempuan kalau duduk depan tu hanya minta molek. Dia isyarat kepada keadaan tertentu. Dan seburuk-buruk saf ialah alik belakang. Sebab alik belakang tu hak malah, hak munafik. Dia nak isyarat kepada benda lain. Situ. Kalau nak kira dari segi saf ni, supaya lelaki ataupun perempuan paling molek depan. Tapi kalau ada pemisah. Tetapi bagi hak alik ni pula dia kata, kalaulah hak lagu tu hak lebih molek, tentu Nabi SAW sudah buat lagi. Adakah satu dalil sekali kau bahawa Nabi SAW letak dengan dinding kita di sini ia sama? Adakah? Tak ada. Satu masalah itu. Cuma yang berdasarkan ijtihad ulama dalam mazhab Syafi'i ialah sebab dia pegang dengan tadi lah. Sebab orang kata sebaik-baik saf perempuan ialah hak alif belakang sekali. Hak tu keadaan pada masa itu keadaan tertentu, bukan untuk semua keadaan. Kalau dalam keadaan terpisah, mana tidak ada fitnah antara lelaki dengan perempuan, tak apa, bahkan boleh lagi tu. Sebab isyarat kepada duduk sah depan ni apa makna? Mana sanggup duduk depan sekali lah untuk Islam. Sanggup duduk depan sekali untuk Islam. Ini tidak orang lelaki saja, orang perempuan pun dikehendaki begitu juga. Dia buat gitu. Tak apa, itu ijtihad, masalah ijtihad. Tetapi kalau kita nak pakai hak lagu tadi mengikut zahir hadis, kebanyakan dalam hadis untuk orang perempuan di belakang tu, tu lebih molek. Cuma hak tangan lagu tak ni kita tak boleh. Siapa nak kata bid'ah, tak boleh. Dia masih lagi dalam bab ijtihad, masih lagi khilaf benar. Sekiranya ada, tak apa dia dengan hal dia. Tak apa. Tapi di sisi Imam Malik, kalau duduk sekali sah tanpa dinding, kalau dinding itu cerita lain. Dia kata makruh, bukan tak sah, makruh. Lepas tu dia buat mari pula hadis Ibn Abbas. Ini jelas sembahyang ni jemaah juga. Sembahyang mana? Sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud di belakang Nabi SAW dengan berjemaah. Ini jelas. Pasal tengah malam Nabi SAW bangun pergi buka gereba, ambil air sembahyang gini-gini. Lepas pada tu aku duduk balik kiri, dia pegang pusing balik kanan. Ini pun lagu tu. Dia letak balik kanan juga. Lepas tu dalam riwayat satu lagi ni Ibnu Abbas dia pegang jambu. Lepas tu pusing balik kanan. Babun idza kanu salasatan kaifa yaqumun. Kalau 3 orang lagu mana kedudukan? Riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata nenek dia mulaikah jemput Rasulullah untuk makan yang dia buat. Nabi SAW pun makan. Sebab tak ada juga lebih kurang. Dia cuma ni nenek dia, tadi Ummu Sulaim mak dia. Yang pertamanya adalah hadis ni boleh jemput makan. Tak ada apa-apa yang besar. Tak ada bayar nikah ke apa, tak ada. Saja nak jemput makan boleh. Tidak salah. Satu. Yang kedua, orang perempuan jemput orang lelaki boleh sekiranya tidak ada fitnah. Macam tu. Kalau ada fitnah tak boleh. Kalau ada fitnah tak boleh. Tapi kalau orang muda tidak ada fitnah, dia ada suami dia jemput, kita pergi, suami dia ada, itu tak ada satu. Tapi kalau dia seorang, kita pergi ke rumah dia, kita pun dijemput seorang juga, tak boleh fitnah. Lagu tu tak boleh.
Buat makan boleh. Dan Nabi SAW tidak larang. Tidak larang. Dan tidak semestinya bila buat makan tu kena panggil ramah. Dan sahabat Nabi SAW ni ramah. Dah. Panggil dia seorang. Tak apa. Tidak kata ni pilih kasih ke ataupun melebihkan. Tak masuk dalam. Sebab setiap orang tidak mempunyai makanan yang mencukupi untuk jamu. Setiap kali nak jamu kena buat besar-besaran selalu. Tak mesti lah. Kalau seorang orang yang dikehendaki tu tak apa, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW akala minhu. Akala minhu ni makan sikit. Itu makna minhu. Bukan makan perhabis. Dia makan sikit. Dia tidak kata makan perhabis. Sebab apa? Hikmahnya. Ulama sebut hikmah ni dari segi adabnya. Kalau kita pergi rumah orang makan, jangan makan perhabis, kata dia. Jangan makan perhabis. Tapi kena tahu. Ni perkali orang kita ambil, dia tahu sikit ke sekerak ke sepotong ke, dia mesti tinggal juga. Boleh jadi ambil sini. Ambil sini. Kalau ambil sini baguslah, tak apa. Sebab apa? Dia ada maksud dia. Kalau kita makan habis, katakanlah memang benda tu tak ada dapur. Gelisah lah tuan rumah. Dia jadi dia tak kenyang. Dia tak puas hati. Boleh jadi. Tapi kalau kita berhenti sebelum tu, dia kata dia puas hati. Ini semua termasuk dalam bab nak jaga hati. Nak jaga hati tuan rumah. Molek lah kalau gitu. Tapi kalau memang tuan rumah tu memang dia ada banyak, ada tak apa, habis tak apa. Tak apa kalau tak apa kalau. Tapi hak moleknya tak usahlah. Takut dia jadi sebuah salah nak kata ke. Tapi kalau kita sudah maklum dah, dia memang tak apa. Dan memang dia buat banyak. Ataupun kalau habis pun tak apa. Maklum, tak apa kalau nak habis, tidak mesti kena tinggal. Cumanya ini sebagai adab. Tengok keadaan. Boleh jadi tengah tempat tu sesuainya kita tak perhabis. Tengah tempat tu molek kita perhabis. Dia nak suruh perhabis. Molek gitu. Supaya Nabi SAW ajar ni macam-macam masalah makan dia pun dia ajar. Kalau makan ambil sebutir-sebutir. Tapi ada ketikanya Nabi ambil 2 butir. Makan 2 sekali. Dengan sebab ulama-ulama ada yang ambil 3 butir pun ambil. Buang tu ambil. Sebab apa? Itu mengikut keadaan. Terpulang kepada keadaan. Kalau dah ramai nampak boleh jadi nanti ada tak cukup, baik kita ambil butir lah dalam keadaan tu. Tapi kalau dah memang banyak, kita sendiri yang beli. Apa nak ambil 2 butir? Tak ada masalah. Kita sendiri maklum. Maknanya terpulang. Tidak kata terikat, mesti kena buat lagu ni, mesti kena tak mesti. Ada juga orang dia kerana nak mengikut adat, betul memang boleh tu, tapi dengan faham maksud dia. Kalau tak faham maksud, tak apa ke mana juga. Dia kata Nabi SAW suka ganjil. Kalau ganjil kat mana? Dia makan 2 tambah sebutir. Dia tak makan 2. Kalau dia makan 2, dia akan tambah sebutir lagi. Jadi 3. Kalau dia makan 3, tak apa, tak 3. Kalau dia makan 4, dia akan tambah lagi. Dia jadi 5. Gitu. Bermakna kalau kita makan nasi 3. 2 pinggan tak boleh kena 3, lagu tu. Berat juga. Berat juga kalau semua nak buat lagu tu. Ini tidak mesti. Hak tujuan Nabi SAW buat gitu. Apa hikmah dia? Selalu kalau dia nak, siapa dia nak bersuci pun kan, kalau nak guna batu, dia guna tu. Atau 2. 2 tu kalau 2 tu cuci dah, dia guna 3. Kalau 4, dia ambil 5. Begitulah seterusnya gaji. Tujuannya dia nak suruh kita ingat semua. Dalam hidup kita ni ada 2 macam kejadian. Apa ni? Hak ada ni, maujudnya hak ada ni ada 2 macam. Satu, hak ada pasalnya, ada boleh kita tanding, boleh kita banding. Asy-syaf'i. Kalau kita Quran. Satu lagi al-wasf. Asy-syaf'i wal-wasf itu hak gaji Allah. Dia saja. Maknanya nak suruh kita ingat Allah. Makhluk, Khalik.
Makhluk Khalik. Kita hamba Allah. Nak suruh ingat Allah dalam keadaan mana? Dan nak amal dia taala, masuk taala molek tauhid. Itu tujuannya. Kalau semata-mata makan itu tak ada makna. Tapi kalau dia ingat tu tak apa, boleh. Kalau dia ingat tu. Tapi kalau lah siapa dah dawa dah, kalau nak ikut tadi 3 pinggan tak ada bahasa tu, tak ada bahasa. Dah molek dah 2 pinggan, mesti lah. Tak ada bahasa nak ikut tu. Tengok tempat-tempat juga. Tengok tempat-tempat. Begitu je. Tujuan dia nak aneh tu. Tauhid. Kita siapa? Dia siapa? Nak suruh ingat siapa? Nak suruh ingat siapa? Kita kurang. Kita ada bandingnya. Kita ada tandingnya. Kita ada lawan. Dia tak ada. Tak ada bandingnya. Tak ada lawan. Tak ada yang suka. Tak ada kan. Nak suruh ingat siapa tu? Nak suruh ingat siapa? Sebab la ilaha illallah. Hak tu asasnya. Hak nombor 1. Nak tanya hak tu. Lepas pada tu Nabi SAW kata bangun kita semayang. Tak apa. Ni ajak ni muka 2-3 orang. Anak baru pergi ambil tikar. Kita ada tikar. Kerana lama sudah dipakai. Aku perenjiskan tikar tu dengan air. Renjiskan itu sebab apa? Ada yang mengatakan renjis itu supaya lembut jadi tikar. Ada yang mengatakan nak suruh hilang tikar tu nak itas tak ni, renjis tu nak suruh hilang, nak itas dia nak suruh cuci. Tapi kita kata basah pergi negeri panas metar tu ni tak apa nak betul. Mengikut Imam Malik ya, kata dia sebab dia tidak pasti cuci kau cemar tikar tadi. Sebab itu dia renjiskan. Mengikut Imam Malik, kalau najis yang tidak diyakini bahawa memang kena najis, cuma disyaki saja, kita memadai dengan renjis, hilang najis mengikut dia. Dia pegang hak ni, ada ni. Kerana kalau nak cuci dengan merenjis itu, tak ada mana cuci. Nak suruh hilang cemar akan dia hitam tu, tidak tu hilang hitam dengan renjis, dia kena basuh. Ni maksud lain ni kata dia. Dengan maksud nak menghilangkan najis. Dia bahagia. Lepas tu aku pun dengan seorang anak yatim buat saf di belakang Nabi SAW. Di belakang Nabi SAW. Ini dah muka 2 orang kan. Duduk belakang dalam satu saf. Dan orang tua Tina tu, nenek dia tu duduk di belakang kami. Itu kedudukan. Supaya juga seperti tadi. Aku buat saf dengan seorang anak yatim dalam satu saf. Hadis ini menunjukkan bahawa budak yang belum cukup umur lagi tak apa duduk sekali saf dengan orang sudah tua tu. Boleh buat. Hadis ini. Sebab apa? Anak kata aku dengan seorang anak yatim mana tak balik lagi. Duduk dalam satu saf. Tidak mengganggu. Tak apa. Kalau tak boleh, tentu Nabi SAW langgar. Bahkan kalau ada budak pun lelaki kena buat sah tu. Tidak kata budak tu duduk lain. Mana hak seorang ni, hak tua ni, hak berumur dah lah kita kata duduk alik kanan pun tak dizina. Tetapi duduk dalam satu saf. Ini menunjukkan budak duduk dalam saf orang tua tak apa. Setengah orang tu dia berdoa. Dia takut budak ni tak jauhi lagi. Siapa tak boleh sentuh, dia suruh duduk jauh, tak boleh sentuh dengan dia, kain. Siapa gitu? Itu tak kena tu. Tak kena. Tak apa. Sebab kira apa? Kain dia ni. Sebab apa? Sentuh tu. Kalau katakan dia tidak sunat lagi pun. Katakan dia tidak sunat lagi pun. Tidak kena waktu. Kita kena baju dia, baju tu suci. Tak apa. Tetapi orang cuma sangat dia dapat taksir. Betul. Tak kena tu. Di sini jelas apabila Nabi SAW suruh buat sah di belakang tu duduk sah. Sah ni dekat bukan jauh. Tak boleh pisah begitu. Syaitan masuk pula celah. Dengan sebab itu semestinya dia berhenti. Lepas tu kalau kita kata sudah jadi kebiasaan pokok dia sunat dah kecil. Tak juga.
Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah hadis ni banyak. Dia banyak mereka sunat. Ada setengah-setengah tu masyarakat tu memang daripada kecil. Baru baru hari ni sunat tu. Ada seminggu tu ada. Ada yang macam-macam 7 tahun. Ada 10 tahun, 15 tahun tak apa lagi. 15 tahun tak apa. Nabi Ibrahim umur berapa? Sudah. Tua benar. Cumanya Nabi Ibrahim itu dia sunat diri. Dia sunat diri. Tapi kalau orang lain sunat pun kita tak pandang tak apa. Walaupun tua dia itu dimaafkan. Tak apa. Nak ceritanya sunat tu kalau cuma dia masalah mazhab lah. Dia kata gini, dia kata gini. Tetapi pada dasarnya dia nak suruh sunat sangat tu takut tadilah cemar, celah-celah tepi-tepi. Takut cemar. Sebab air kecil kan dia lekat lah. Macam kita kata kotoran dia. Takut tu. Sebab seseorang tu tidak sah semaya dia kerana tak jaga air kecil. Dia pun termasuk dalam waktu dia juga. Sebab itulah ulama mengatakan sunat. Apalagi sunnah Nabi SAW sunat. Tetapi hak berkait dengan semaya tu maksud sebenarnya waktu tu. Kalau katakanlah seseorang itu tidak sunat, dia cuci semua, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma yang tidak mengikut sunnah Nabi. Tidak mengikut sunnah Nabi. Dan kalau secara umum orang Islam tu semua dia mengikut aliran buat dia satu negeri buat dia tak sunat tak boleh. Ulama kata siapa boleh perang. Mana tidak Islam mengikut cara sunnah Nabi. Kalau seorang dua adalah orang ganji bilik dia takut sunat tu. Itu tak apa. Tapi jangan umum. Supaya satu tempat tak ada bel apa. Tak ada tak boleh. Lepas tu Nabi SAW balik pergi ke rumah dia. Dalam hadis ini juga ada sebut sikah kerana sudah lama dipakai. Sikah dia guna perkataan pakai. Guna perkataan pakai. Situ kira ulama tu. Pakai ni apa baju ni ke? Pakai tu ke pakai? Kau lagu banyak. Situ kira. Terus ulama dia kata berdasarkan hadis ini tidak semesti macam baju tu orang panggil pakai. Kalau tikar tu apa pakai? Lalu mana ada pakai sejadah ni? Pakai sejadah. Mana guna sejadah? Boleh guna pakai. Apa yang kita kata apa faedahnya? Dia kata kalau kita tengok kepada orang bersumpah, di sini. Kalau mengikut Imam Malik dia pakai benda ni. Orang bersumpah dia kata dia bersumpah dia tak boleh pakai. Dia tak boleh pakai apa-apa. Dia kata. Lepas tu dia duduk atas tikar. Itu makna langgar sumpah dia tadi. Langgar sumpah dia tadi. Mengikut kebanyakan ulama dia kata tidak langgar. Sebab itu tidak boleh pakai itu. Kalau pakai ni baju. Kalau betul. Gitu. Tapi Imam Malik kata tak. Kalau dia kata lagu tu memang dia melanggar hukum dia lah. Melanggar hukum dia. Bila langgar hukum ni dia ada hukum dia lah. Yang ni kena bayar kafarah apa tu. Terusnya riwayat daripada ni anak kepada Aswad bin Yazid ni. Al-Qamah dan Aswad anak murid. Dua orang anak murid pada Abdullah bin Mas'ud pergi ke rumah dia, lama duduk tunggu luar. Duduk. Pada tu hamba saya perempuan dia keluar. Nak tengoklah siapa dia ada. Lepas tu masuk ayah. Orang ni masuk ayah. Abdullah bin Mas'ud pun kata biar dia masuk. Tak apa. Ini menunjukkan lama duduk di rumah orang tu, kadang-kadang kita tak boleh suka buruk, tak boleh kata dia gini tak boleh sombong ke.
Dia tak melera kita. Dia masuk balik. Sebab kita tidak tahu dia jalan itu lagu mana. Terutama kalau pergi gitu. Tidak berjanji dulu. Kalau molek tu terutama sampai kita sekarang ni, molek benar. Kalau sebelum pergi tu mana janji dah. Baru-baru nak apa? Tak apa. Tapi kalau pergi dengan tidak berjanji, kalau lama lah katakanlah nak boleh tutup, kita tak boleh kata kadang. Itu satu. Yang kedua, masuk dalam rumah orang. Ini adab Islam. Tak boleh mudah-mudah. Walaupun kata anak murid besar ni, anak murid istimewa ni, Allah SWT. Demon ni lah kalau saya bayar ilmu dia pula kemudian. Tidak kata dah anak murid ni, anak murid rapat. Bebas masuk dalam rumah. Tak boleh. Belum minta izin. Minta izin dulu. Duduk dulu lah. Kalau dia kira duduk dulu apa, duduk dulu lah. Kita tak boleh. Terutama kalau kita pergi tiba-tiba gitu. Sebab kita tidak tahu dalam rumah tu lagu mana. Boleh jadi dia rasa tidak selesa apa kalau orang masuk dalam keadaan lagu mana. Kalau pakai luar saja pun, luar saja. Tak apalah. Kita jangan bahasa lagu mana. Lepas tu dia pun suruh masuk. Apa masuk? Bila masuk, semaya. Dia semaya, dia letak alik ni seorang, alik ni seorang. Dua orang, alik ni seorang, alik ni seorang. Seperti semaya seorang-seorang tu lah. Bukan jauh betul. Belakang tu tu. Tepi je. Ini betul alik seorang. Lepas pada semaya, dia kata lagu ni. Aku tengok Rasulullah semaya. Pula. Akhirnya timur kilah. Itulah. Itu jual Imam Abu Dawud semaya belakang tu. Dia nak ayatnya puncak kilah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah sampai sekarang ni, dia kata lagu ni boleh. Lagu ni boleh. Bahkan dia ketuk guru nombor satu dia kalau di kalangan sahabat ni Abdullah bin Mas'ud. Itulah mazhab Hanafi. Abdullah Mas'ud buat lagu. Kalau kita nak buat lagu tu tak apa. Harus. Lebih molek? Tidak. Kalau lebih molek dia duduk buat asal di belakang. Tetapi buat lagu tu boleh, harus. Sebab dia kata aku telah melihat Nabi SAW. Tengok ulama kata dah. Hak ni cerita hak dulu sudah mansuh dah ni. Hak ni cerita Ibnu Mas'ud belajar semasa di Mekah tentang sembahyang. Pada masa tu Ibnu Mas'ud ayat memang pelik, banyak pelik lah sembahyang dia. Pada ketika rokok tu bukan letak tangan atas lutut. Seperti kita buat lah ni. Tapi letak tangan gini, rapat gini letak celah pohon. Pada masa tu. Di antara hak Ibnu Mas'ud riwayat benda ni, di antaranya ada juga cerita tu. Dah hak tu sudah mansuh dah, tak ada dah. Semua orang tak terima dah. Orang panggil takbir. Hak tu buat lagu tu letak jelah pohon tu takbir. Tak ada dah. Tak boleh buat. Mansuh dah. Sebagaimana hak tu mansuh, hak ni pun sudah mansuh juga. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga dia kata hak ni, hak Nabi SAW buat gini dalam keadaan kesempitan tempat. Tempat sempit. Nak duduk buat asas tak boleh. Misalnya kita duduk atas kapal, atau duduk atas apa-apa kenderaan ke, ataupun dalam rumah bilik sempit. Kalau nak buat asas di belakang tak boleh. Lagu mana nak buat? Duduk alik kanan kedua ke? Kalau duduk alik kanan seorang, alik kiri seorang. Dia kata alik kanan seorang, alik kiri seorang. Gitu caranya. Ini nak menggambarkan cara pada ketika tempat sempit. Dalam keadaan tempat tu sempit, lagu mana nak buat? Lagu ni. Tetapi kebanyakan ulama dalam mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa ini tidak kerana sempit, tetapi ia menunjukkan harus, boleh. Dan nak kata mansuh, dia tak sih. Tak sih kata mansuh. Hak ni, hak tasbih tu memang sudah mansuh. Hak letak tangan ni rapat ni, lepas tu letak jelah bawa tu memang mansuh. Tapi hak ni kedudukan makmum dua orang ni, duduk di belakang tu imam, ini tidak mansuh kata dia. Bahkan ini termasuk dalam harus. Tak harus. Boleh sampai sekarang ni nak buat, boleh. Tetapi kebanyakan ulama tak terima hadis ini. Sebab apa? Sanad dia. Imam Abu Dawud pun nak mari. Sebab apa orang kebanyakan tak pakai hak ni? Sebab ni kaedah dia. Ulama-ulama ahli mujtahid mana-mana besar-besar, dia tak dapat tidak. Dia mesti kena hadis. Dia perhati hadis. Mesti. Tak boleh pergi. Tak boleh seseorang itu intihak dengan dia tidak pandai langsung kepada hadis. Tak mungkin lah tu. Kalau dia buat juga, salah. Tak betul. Tak betul lah. Dia mesti tak boleh tinggal. Quran
hadis. Mujtahid mana-mana, orang alim mana-mana kalau Islam mesti dua tu. Tak boleh tinggal. Hak ijma' masih lagi, hak qiyas masih lagi, ada belah bagi. Walaupun hak kebanyakannya terima ijma' qiyas, tetapi masih ada lagi orang besar tak terima. Kalau dia nak terima pula lagu ni ada hak dia tidak betul. Tapi Quran dengan sunnah tak boleh. Semua tunduklah. Imam Abu Daud tak mari hak dulu. Tadi. Lepas tu dia mari hak ni. Apa yang ulama tak terima hak ni? Dia nak ayat. Sebab sanad dia. Sebab sanad. Cuba kita kalau kita perhati sini. Harun bin Antara. Ini kan? Uthman bin Abi Shaybah qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Harun bin Antara an Abdurrahman bin Aswad. Siapa dia? Harun bin Antara. Dalam Mizan al-I'tidal, Imam Zahabi mengatakan, Imam Ahmad mengatakan dia thiqah. Dan Yahya bin Ma'in kata dia thiqah. Ibnu Hibban kata tidak boleh dibuat hujjah dengan dia. Dia begini. Mati pada tahun 142. Munkarul hadis jiddan. Munkarul hadis jiddan. Munkarul hadis ni dia mesti, kalau kata munkar, perawi ni perawi munkar, mesti dia tu perawi yang lemah, bukan thiqah. Itu orang panggil kata hadis munkar ni hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, bercanggah dengan perawi kuat daripada dia. Itu hadis munkar. Kalau kata munkarul hadis, makna perawi dia tu lagu betul sifat dia. Lepas tu kalau munkarul hadis saja semudah dah, dia kata jiddan. Lagi kuat lagi. Siapa dia kata? Ibnu Hibban. Skala Ibnu Hibban ni mudah-mudah dia. Dia lulus saja. Kalau dia tak lulus, munkarul hadis jiddan. Tetapi ni perawi ni khilaf ulama. Daraqutni kata yuhtajju bihi. Dalam Tahdzib al-Tahdzib, Harun bin Antara bin Abdurrahman, dia riwayatlah orang ni kata gini, orang ni kata gini. Tapi Barqani kata, saya tanya Daraqutni tentang dia. Faqala, tadi Daraqutni kata boleh buat hujah. Ni pula Barqani kata, aku tanya Daraqutni tentang dia. Dia kata matruk, yakzib. Bola. Kena tinggal dia. Tak boleh pakai. Yakzib. Apa? Sebelum pada ni dia kata boleh buat hujah. Sebab itulah ana selalu kata dah. Itu masalah menentukan perawi ini masalah ijtihad ulama-ulama. Boleh jadi satu ketika dia tak ada tengok sebab-sebab yang membolehkan dia kata orang ni gini-gini. Tak ada kata. Tapi kemudian dia dapat tahu. Dia kata biasa. Kita tak boleh kata sekali kata lagu ni, sekali kata lagu ni. Tapi bukan ada orang tak lupa kan? Boleh jadi orang tu mula boleh, lepas tu tak boleh. Boleh jadi orang tu daripada dulu lagi tak boleh, tapi kita tak tahu dia tak boleh. Mula kita tahu boleh. Lepas tu apa ni ulama-ulama rijal ni dia orang. Kaedah dia pakai ni kaedah biasa. Bukan kaedah yang kena bom orang dulu ataupun kanan tak ada. Rasa apa-apa dulu tak ada. Biasa. Berdasarkan kajian terhadap orang. Begitu. Dia tidak dapat wahyu, tidak dapat gambar. Sebab itu ada khilaf. Bila ada khilaf, kita kena tengok. Pasti itulah benda yang jadi apa ni? Pertikaian ulama tu. Lepas pada itu dia Ibnu Hibban dalam thiqah dia. Qultu wa fi dhu'afa aidan. Dalam dhu'afa dia kata munkarul hadis jiddan. Dia meriwayatkan banyak sekali hadis munkar hatta yasbiqa ila al-qalb annahu muta'ammid laha la yajuz al-ihtijaj bihi bihal. Banyak sangat dia amal ni benda-benda pelik-pelik ni sehingga timbul dalam hati kita, sehingga kita berasa macam dia sengaja. Betul. Tak boleh sama sekali kata dia dibuat hujah. Itu kata dia. Orang-orang hak timur ni dia kata lagu mana? Hak timur. Ada sini. Dia kata Imam Abu Daud tak ada komen kata. Salah satu kaedah umum yang ramai juga ulama pakai, kalau dalam Abu Daud ni dia tak ada komen apa-apa. Dia tak ada kata qala Abu Daud gini-gini. Menunjukkan kurang-kurangnya di sisi dia ada ini hasan.
Bila asal boleh pakai. Itu. Tetapi ulama-ulama yang pegang kemak lah, taklah dia sadak dia perawi dia tak sepakat. Dia tak sepakat. Baiklah. Kalau kita kata kita tak sepakat ni, tak sepakat ni lah ke mana contoh? Kalau semua tempat sepik. Supaya tempat sepik. Jadi boleh dengan sendiri je lah. Tak payah ada hadis ni. Boleh dengan sendiri. Mana atas ke mana? Kalau nak buat pun tak boleh. Takkan nak putar dinding tu. Kita kata. Mana boleh lah. Kalau tak ada hadis tu, tak apa boleh lah. Tak nyabik dengan hadis. Dia maksud kata pun. Takut ada ini kata tu. Kalau kita terima ni, kita nak lakukan? Boleh lah. Nak lakukan mana pun ada alih kandang. Ni saya sepik ni sepik. Sepik boleh muat tu 3 orang. Nak duduk lagu mana? Alik ni lebih luas sikit. Alik ni ada juga luas tapi rendah. Rendah atas. Katakanlah. Duduk alik ni kedua apa? Boleh lakah tu tak ada masalah. Tak ada. Hak ni pun tak apa. Dia kata kita masalah nak agama, nak sembahyang, nak ibadat, nak agama ni dia kena jelas, kena kuat. Tak boleh. Nak main-main mudah-mudah gitu. Banyak perkara kau dah tahu. Masuk dah ke tidak? Kalau masuk dah, tak boleh pakai. Kalau tidak masuk lagi, dari mana apa maksud dia? Apa maksud dia? Lepas tu kalau kita tak ada hak ni, kita tak boleh fikir apa cara kita nak buat lagu mana. Dan kalau boleh, tak ada kelebihan dah. Tak ada kelebihan. Apa lagi kalau dia tu mungkarul hadis jiddan. Dan kalau kata Daraqutni itu dia makruh, ia kedip. Bila dia berdusta lagi berat lagi. Yang ni kalau mengikut Daraqutni ni tak dipakai. Kalau dia kata ia kedip gitu, dia boleh jadi hadis dia tu maudhu' lah gitu. Babul imam yanharifu ba'da taslim. Sekali. Satu maklumat iaitu siapa nak kitab di Mazlul Majhud. Mazlul Majhud ni boleh nak kira, ada dia mau nak kira daripada Mesir. Reganya kata-katanya anak pun tidak pasti juga sini. Kalau sini 400 lebih katanya. Allah alam mengikut ada orang cerita tu dia kata 400 lebih. Kalau ni 200 kali dengan belanja tu sudah. Kalau siapa-siapa nak, kaknya kak malam lusa. Pasal apa tak ada daripada nak kuh dah ni. Dia kuh bulan 8. Proses waktu ni tak ada dah. Kak malam lusa. Jadi kalau nak tu, jumpa dengan anak. Minta bagi nama ke apa. Malam esok masjid kebahagiaan. Jadi malam lusa boleh. Kitab ni 10 jilid 10 jilid tempat-tempat ni 10 jilid 200 tu 10 jilid bawah benar ni 1 jilid ni 2 jilid